Daun bidara, daun selasih. Thank you, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati sah pentadbiran surah Al-Karimiyah Kampung Laksmana, yang saya muliakan sahibul fadilah tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, yang saya kasihi para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustazah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya kasihi ayah-ayah, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sekali lagi kita dipertemukan dalam satu majlis khas, forum ceramah ataupun forum sempena Ma'al Hijrah yang kita sambut pada hari Khamis yang lepas, Tahun Baru Islam. Maka kita adakan forum ini tidak lain tidak bukan untuk membesarkan syiar Islam, untuk menyambut kedatangan Tahun Baru Islam yang 1441 Hijrah mencoret banyak kenangan. Yang kita duduk dalam 3 bulan di rumah, tak boleh solat berjemaah, tarawih kita kat rumah, dan paling seronok kali banyaknya imam-imam yang tidak bertauliah duduk di dalam rumah menjadi imam. Alhamdulillah. Aidilfitri pun kita tengok macam-macam, batang mok pun dia pegang. Macam-macam, alhamdulillah. Itu kenangan bagi kita. Tapi kita nak corekkan satu kenangan itu sebagai satu intipati dalam kehidupan kita, untuk kita terus kehidupan kita yang pasti seperti mana Tuan Kursi sebut, pasti kita kena hadapi. Apa cara sekalipun kita kena hadapi. Saya rasa di sebelah kanan dan kiri saya rasa tuan-tuan belum kenal, sebab saya dah kenal lah sini, setiap bulan saya mengajar sini. Maka di sebelah kiri saya ni panel pertama, iaitu Al-Fadil Ustaz Sabran Jamil, seorang imam, ketua imam Masjid Al-Mardiyah Taman Melawati, dan seorang ustaz selebriti daripada TV Al-Hijrah yang sentiasa menceriakan pagi kita dalam rancangan Assalamualaikum Ustaz. Setiap pagi muka beliau lah, sebab tu saya nak tengok muka dah tak senang, nyampah pun ada. Setiap pertama, wallahualam. Yang kedua, saya rasa pun tak kenal, mungkin kali pertama datang ke sini, iaitu Al-Fadil Ustaz Izmir Faris. Beliau juga seorang ustaz selebriti yang berada dalam TV Al-Hijrah, sama juga dalam program yang sama Assalamualaikum Ustaz, setiap 7 pagi. Dan beliau juga di antara penyanyi nasyid bawah naungan UNIC. Biasa dengar UNIC, tapi dia bawah dia, cuma dia ada IC, U tu tak ada lagi. Allahualam. Maka hari ini kita mulakan terus tanpa melengahkan masa dengan tajuk Hijrah Merdekakahku. Seolah perkataan itu ada sangkut paut. Apa yang kita fahami dengan hijrah? Apa yang kita fahami dengan merdeka? Adakah kita sudah merdeka? Adakah kita hijrah daripada apa yang dituntut di dalam agama? Maka kita nak minta round pertama ni, Al-Fadil Ustaz Sabran minta kupas sedikit dengan tajuk kita, Hijrah Merdekakahku. Tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zukri yang dimulakan panel bersama Ustaz Izmir Faris, Tuan Pengurusi Surau, Barisan Jabatan Kuasa Surau, tuan-tuan hadirin muslimin, datuk-datuk yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah kerana dengan limpahan kurnia kasih sayangnya dapat sama-sama kita bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kali pertama ini
merupakan pertemuan yang terbina di atas rasa cintanya kita pada Allah Ta'ala. Kerana kata Nabi SAW, penting memiliki perasaan itu. Kerana kata Nabi SAW, salah satu golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar adalah dua orang lelaki yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun saya kira malam ni forum, dan kalau ada makan itu bonus, tapi pertemuan pada malam ini terdasar di atas rasa cinta pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sekadar pengenalan, nama saya Sabran Jamil bin Abdul Razak. Sabran ni sinonim dengan orang Jawa. Tapi betul lah saya orang Jawa. Dan memang berasal daripada Gombak. Dan sebelum ni pun sekolah pun dekat Gombak juga, dekat Sekolah Kebangsaan Taman Selasih, dekat je. Dan melanjutkan pengajian dalam bidang undang-undang syariah dan undang-undang di Jordan. Dan sekarang merupakan Imam Satu di Masjid Al-Mardiyah, Taman Melawati. Baik tuan-tuan, pada malam ni saya berterima kasih kepada Tuan Pengurusi dan Barisan AJK kerana mengadakan forum. Dan sememangnya dalam suasana kita ber-PKPP, MCO banyak halangan dan rintangan, namun para AJK bertungkus lumus memastikan aktiviti-aktiviti pengisian rohani berjalan seperti sedia kala. Itu menunjukkan komitmen yang telah terzahir di kalangan para AJK untuk memastikan Islam terus subur dalam hati tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, bila sebut tentang merdeka dan juga hijrah, ianya bertepatan dengan suasana kita baru habis ma'al hijrah dan kita pula nak masuk merdeka 31 nanti. Baik, persoalannya apakah dia hijrah dari sudut bahasa dan apakah juga hijrah dari sudut istilahnya. Hijrah dari sudut bahasa adalah bergerak ke satu tempat ke satu tempat. Kalau tuan-tuan duduk di Kampung Laksmana ni, Kampung Laksmana lah, betul tak? Kemudian berhijrah ke Taman Melawati, itu satu hijrah dari sudut bahasa. Macam saya duduk di Taman Melawati, berhijrah ke Kampung Laksmana, itu satu hijrah dari sudut bahasa. Namun hijrah yang dituntut di dalam Islam adalah berhijrah daripada baik kepada yang lebih baik, ataupun hijrah daripada tidak baik kepada yang baik. Dan sebagaimana sejarah Nabi SAW menunjukkan peristiwa hijrah, yang mana para sahabat gerak lebih awal dan akhirnya Nabi SAW bergerak ke Madinah. Dan tuan-tuan, peristiwa itu sememangnya syarat dengan pengorbanan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, lagunya tu, hijrah itu pengorbanan. Nabi SAW berkorban segala serbi. Sebelum nak tercetusnya arahan untuk pergi ke Madinah itu tuan-tuan, Nabi hilang 5 benda pengorbanan. Pertama, Nabi hilang nama baik. Daripada seorang lelaki yang digelar sebagai Rajulun Amin, pemuda yang paling jujur di Mekah, sampai nak letak Hajar Aswad pun Nabi yang tentukan. Punyalah confidentnya orang Mekah dekat Rasulullah pada Muhammad bin Abdullah. Tapi lepas Nabi dapat Islam, gelaran itu tidak lagi Nabi sandang. Nabi digelar sahirun, kadzabun, majnunun, asatirul awalin, kahinun, syairun, penipu, pendusta, gila, ahli sihir, dongengan orang lama-lama. Semua benda yang teruk-teruk Nabi dapat. Tuan-tuan, pada usia 40 tahun nak mendapat gelaran begitu merupakan tekanan dalam hidup. Ialah bila kita di pejabat, orang menyampah, kita ada pilihan, berhenti kerja lah. Nabi SAW di Mekah seorang-seorang, apa pilihan yang Nabi ada? Melainkan berhadapan dengan orang Mekah. Tidak ada pilihan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak cukup berhenti ujian di situ, Allah tambah lagi ujian. Antaranya adalah diberikan sekatan ekonomi kepada Bani Hashim. Tuan-tuan, Bani Hashim kena boikot 2 tahun. Nama baik dah hilang, ekonomi pula dihilangkan. Saya ingat kita MCO ni bulan 3 tak? Bulan 3 berbanyak industri ekonomi terbantu. Pada awal-awal MCO tu, kedai tak boleh buka.
Kedai makan tutup, kedai gunting rambut tutup, semua simpan rambut panjang. Dah macam zombie dah. Itu baru ada sekatan ekonomi. Tuan-tuan, bulan-bulan pertama kita di awal bulan 3, bulan 4 tu menggagau cari roti gardenia. Saya ingat lagi. Kawan kat jemaah kami tu, dia jemaah bawa lori roti. Dia jemaah tapi dia bawa lori roti. Dia kata first time ever, kali pertama dalam hidup dia, orang tahan lori roti. Orang nak roti, tahan mamak roti. Ni roti satu, tahan. Ini dengan lori-lori dia tahan. Tunggu. Pukul 7 pagi dah macam nak dunia. Betapa manusia bila hilang ekonomi, takut. Bani Hashim kena boikot 2 tahun, tuan-tuan. Hilang ekonomi. Nabi SAW ada pilihan? Tidak ada. Melainkan kena hadap ujian yang Allah Ta'ala berikan. Tak cukup dengan itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambah sikit lagi perisa ujiannya dengan dimatikan Abu Talib. Di saat ekonomi lumpuh, taikun yang besar yang memberi perlindungan ekonomi, memberikan perlindungan politik pada umat Islam pada saat itu, walaupun dia tidak Islam, tapi dia memberi perlindungan kepada Bani Hashim dan Rasulullah, Abu Talib. Abu Talib ni, tuan-tuan, orang pertama yang beri perlindungan nyawa pada Nabi. Seawal bila? Seawal Nabi ikut Abu Talib pergi Syam, sampai pertengahan jalan ditahan oleh pendeta Yahudi yang bernama Buhairah. Buhairah tengok dia jauh, ini rombongan ni bukan biasa-biasa punya, bukan biasa-biasa punya rombongan. Kerana awan melitup daripada perjalanan hujung ke hujung dan pokok sujud. Jadi di saat perjalanan itu, Buhairah kata, ini bukan rombongan yang biasa-biasa. Mereka datang nak tengok siapa yang kau bawa. Abu Talib ni memang pedagang, dan dia berkata, wahai Buhairah, kita ni kan kawan lama, apa yang kau beria sangat tengok aku ni? Buhairah kata, wahai Abu Talib, rombongan kali ni bukan biasa-biasa. Sebab awan dan pokok sujud ini mesti ada seseorang yang kau bawa. Tunjukkan siapa yang kau bawa. Dia pun buat screening, tengok seorang-seorang, rupanya melihat Muhammad yang ketika itu kecil lagi Muhammad masa tu. Apa yang dia buat, tuan-tuan? Dia menyelup tangan di belakang, dia merasa khataman nubuwah. Dia terus begitu, wahai Abu Talib, kalau kau sayangkan budak ni, kau kena balik. Sebab aku risau kalau dia sampai di Syam, ahli kitab yang lain nampak dia, dan dia bukan Bani Israel, dia ni bakal jadi Nabi, dia akan jadi penghulu umat akhir zaman. Bawa dia balik, kalau tidak pasti dia akan dibunuh. Apa tindakan Abu Talib? Masa tu Nabi pun belum tentu, masih kecil lagi, dan tak tahu pun cerita Nabi nak jadi Nabi. Hanya dengan ramalan saja Abu Talib dah tak senang duduk dah. Dia sanggup batalkan perjalanan yang bernilai ratusan dirham yang boleh membawa keuntungan, balik walaupun telah makan jarak ratusan kilometer. Tuan-tuan, Syam ni kalau tuan-tuan ikut jarak daripada Mekah ke Madinah 400 km. Daripada Madinah pergi ke Tabuk lebih kurang 600 km. 4 campur 6 berapa? 1000. Daripada Tabuk nak masuk ke Jordan 100 km. Daripada Jordan Selatan, Jordan Utara 400 km. Daripada Jordan Utara masuk ke Damsyik, Dimashq 100 km. Plus minus busuk-busuk 1005 lah. Tuan-tuan buka Google tengok Mekah, Damsyik. Kalau separuh perjalanan 800 km. Ini 800 km ni patutnya dah kira tak boleh patah balik, kena terus. Tapi Abu Talib punya sayang pada Rasulullah, cancel perjalanan, balik sebab aku tak nak biarkan Muhammad sakit. Nampak? Sayang tak Abu Talib? Sayang. Orang yang macam ni punya perlindungan hilang daripada radar Nabi Muhammad SAW. Nabi berhadapan dengan situasi yang sangat takut. Sebab Abu Talib dah tak ada. Ancaman bunuh pun dilaungkan. Bunuh. Nabi ada pilihan tak? Tak ada. Nabi kena duduk di Mekah dan berhadap dengan situasi-situasi demikian, tuan-tuan. Tak cukup dengan itu, tahun yang sama Allah Subhanahu Wa Taala tambah sikit lagi perisa dengan dimatikan Sayyidatina Khadijah. Khadijah ni pula orang yang bukan biasa lagi. Dia memang hebat dah. Di saat Nabi turun daripada Gua Hira, Khadijah lah orang yang pertama membenarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi turun daripada gua, tuan-tuan, Nabi cakap apa? Zammiluni, selimutkan aku.
Wahai Khadijah, abang kena peluk dengan makhluk yang besar. Tolong selimutkan abang, selimutkan abang. Apa kata Khadijah? Abang, rehat. Abang tak payah cakap banyak. Mustahil Allah akan sia-siakan orang yang baik macam abang. Abang muliakan anak yatim, abang sayang orang miskin. Abang baik, abang baring dan rehat. Khadijah orang pertama membenarkan Rasulullah. Di saat diri sendiri Nabi pun dia tak percaya. Betul ke aku ni? Khadijah kata, abang betul. Kita belum tentu dapat macam tu tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan jangan balik rumah. Esok balik. Esok begitu bini, abang kena peluk. Abang kena peluk. Tuan-tuan agak dapat selimut ke dapat penumbuk? Kita tak dapat layanan begitu. Khadijah ni tycoon perniagaan. Dia owner syarikat trading, import, export, international level. Allah tambah lagi ujian bagi Nabi SAW. Tak cukup. Kalau Ibrahim digelar Khalilullah, dilempar dalam api, apalah sangat begitu bagi Nabi Muhammad SAW. Allah tambah sikit lagi, Nabi akhirnya bawa diri pergi ke Taif. Perjalanan 80-90 km berjalan, sampai di Taif, Nabi dibaling batu sampai berdarah, Nabi bertakung dalam kasut. Ya, itu ujian yang Nabi SAW hadapi untuk menterjemahkan maksud hijrah yang hakiki. Nabi bertahan. Nabi bertahan. Apabila Nabi pergi ke Madinah, itu satu kemenangan atas 5 nikmat yang Allah cabut. Allah bagi satu nikmat yang besar, iaitu negara Islam, Madinah. Baik itu hijrah. Adapun merdeka tuan-tuan, sama juga. Nabi SAW membawa Islam kepada manusia di Mekah dan seluruh dunia untuk membebaskan manusia daripada mengabdikan diri kepada sesama hamba, kepada sesama makhluk, kepada mengabdikan diri kepada Tuhan kepada hamba, Tuhan kepada makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu dalam erti maksud merdeka tuan-tuan, bukan bererti bebas. Islam tidak menyarankan ataupun tidak menggalakkan bebas, merdeka, bebas tanpa ada sekatan. Bebas ataupun merdeka dari sudut Islam adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar. Ya, kita masih lagi ada garis panduan halal haramnya. Dia tak boleh main terjah langgar dinding, tak boleh. Islam letakkan apa halal, apa haram. Maka itu erti merdeka. Bukan bebas dan seperti mana yang barat mempromosikan merdeka, bebas, freedom. Tuan-tuan nak tahu freedom, saya duduk di New Zealand 4 tahun. Saya jadi imam di New Zealand, balik Jordan 2009. Saya terus pergi ke New Zealand 4 tahun, 2009 sampai 2012 imam di sana, di Dunedin, south of South Island, Southern Park. Punyalah mereka ni free thinker. Mereka adakan satu majlis ataupun satu hari itu dipanggil apa tau? The Naked Day, hari berbogel. Bogel. Siapa pakai baju akan dikejar supaya bogel. Yang berbogel itu, dia kata hujah dia, kalau binatang pun boleh bogel, takkan manusia tak boleh? Dia kata begitu. Nampak? Bebas. Yalah, saya imam masjid, memang kena pergi masjid. Saya keluarkan satu email, keluar pelajar jangan keluar. Okey. Pasal nanti kan ambil kesempatan, tutup mata semua, jangan keluar masjid, jangan keluar rumah. Tapi imam kena pergi masjid lah. Tuan-tuan, mereka naik basikal bogel, main skateboard bogel, pergi farmasi bogel, pergi supermarket bogel. Kalau muda-muda boleh tahan lagi lah, kita macam ni lah. Tapi kalau dah tua, Allahu Akbar, memang tak nak tengok, memang terlanggar tiang. Itu nampak merdeka daripada persepsi barat yang menyatakan manusia ini kena bebas, dan akhirnya tuan-tuan memberikan kebinasaan kepada manusia. Jadi saya ingat itulah arti merdeka, arti hijrah dari segi makna dan juga dari segi bahasa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, cukup penerangan. Saya tengok kedik masa turun bawah, kedik masa sempat tak sempat. Biasa kami forum sampai syuruk. Tapi tak apalah, syuruk tu lama tu. Ustaz dirahmati Allah. Ustaz sebut dah kemerdekaan bermakna tidak bebas daripada segala. Ada batas di dalam Islam. Tapi dalam hijrah baginda Nabi SAW, sampai saja Nabi SAW di Madinah disambut dengan tala'al badru alaina, seolah ada satu erti
kemerdekaan yang dituntut di dalam Islam, seolah kita dapat satu kekuatan daripada perkara yang hijrah Nabi SAW dikaitkan dengan hijrah dan merdeka tersebut. Sebab tu saya nak minta panel kedua kita, Ustaz Izmir Faris, kupahkan kenapa saat datang sampai Nabi SAW di Madinah diraikan dengan puji baginda Nabi SAW, sebab seolah mendapat erti kemerdekaan dengan hijrah itu dengan perkara yang sebenar. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Adinda Moderator Al-Fadhil Ustaz Zukri, dimuliakan Kekanda Al-Fadhil Ustaz Sabran Jamil, pengurusi Surau Al-Karimiyah, para asatizah, ahli kuasa, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya kira pengurusi mulakan tadi dengan pantun, moderator pun mulakan dengan pantun, saya pun nak juga dengan pantun. Ular lidi asyik ketawa melihat kambing mencuci kaki. Kita bertemu buat kali pertama. Terima kasih kerana menjemput kami. Itu spontan tu. Mudah-mudahan ada manfaat pantun tu, insya-Allah. Baik, saya nak terus pergi kepada soalan sebab masa sangat singkat. Jadi bila sebutkan tentang bagaimana orang-orang Ansar ataupun Madinah ketika itu menyambut kedatangan Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi bergerak daripada Mekah, ini daripada rumah Nabi SAW pada tanggal 26 Safar. Kemudian Nabi pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menuju ke Gua Sur ataupun Jabal Sur, tempat sembunyinya Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Nabi bersembunyi di sana 3 hari, 27, 28 dan 29 Safar. Kemudian Nabi turun, Nabi mulakan perjalanan nak pergi ke Madinah yang dibawa oleh Abdullah ibn Uraikid sampai di Quba 8 Rabiul Awal. Nabi sampai di Quba, Nabi bina masjid, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Nabi bina masjid, itulah masjid pertama yang Nabi bina di Madinah. Dan Nabi duduk di Quba selama 4 hari, 9, 10, 11, 12 Rabiul Awal, Nabi sampai ke Madinah. Tuan-tuan, di Madinah mereka semua sedang menunggu kedatangan Nabi. Tiap-tiap hari mereka akan panjat pokok tamar itu untuk lihat kelibat Nabi. So mereka dengar dah, sebab ramai di antara para sahabat yang mereka duduk di Mekah dah sampai. Mereka nak tunggu pula Nabi datang, sebab mereka tahu bahawa Nabi akan datang. Tiap-tiap hari mereka naik di atas pokok tengok sampai petang, tak ada, turun, besok naik balik, tak ada, turun, sampai besok naik balik. 12 Rabiul Awal mereka nampak Nabi. Dia turun kemudian bagi tahu kepada seluruh rakyat Madinah. Ketika itu mereka sangat gembira. Sampai Nabi, Abu Bakar dan sahabat yang lain di Madinah, Nabi disambut dengan sangat gembira, sehingga syair yang dilantunkan oleh moderator tadi, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Betapa seronoknya orang-orang Madinah ketika itu menyambut kedatangan Rasul. Tuan-tuan, kita pun nak tengok bagaimana keseronokan mereka ni. Seolah-olah mereka menunggu apa yang lama mereka tak jumpa. Sebab itu berbalik kepada soalan tadi, kenapa mereka sangat gembira? Ni jawapan bagi orang-orang yang bila mana Nabi sampai sahaja, seolah-olah mereka nak sangat Nabi datang. Mereka menginginkan seseorang untuk guide mereka. Mereka berada dalam kehidupan yang tak tentu arah.
Mereka duduk di Madinah, ada Aus, ada Khazraj, ada Bani-Bani Yahudi yang lain, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Mereka duduk dalam keadaan yang tidak ada Tuhan yang sebenar-benar yang mereka tahu, sehingga Nabi sampai. Bila Nabi sampai, Nabi betulkan akidah mereka. Bila Nabi sampai, Nabi betulkan ibadah mereka. Bila Nabi sampai, Nabi perbetulkan akhlak mereka. Seolah-olah mereka memang nak betul apa yang dibawakan oleh Islam. Sebab itu mereka menganggapkan bahawa itulah kemerdekaan yang hakiki. Sebab sebelum ini berada dalam keadaan mungkin luar daripada jalan Islam, Nabi sampai mereka seronok. Inilah orang yang akan membawa kita ke syurga Allah. Akidah mereka yang tidak bertuhankan Allah, ketika itu mereka bertuhankan Allah. Ibadah mereka yang tidak menyembah Allah, ketika itu mereka menyembah Allah. Akhlak mereka yang membunuh sesama mereka, bergaduh berkelahi antara Aus dan Khazraj, Nabi datang, Nabi perelokkan mereka, sehingga mereka digelar Al-Ansar. Ni sebab itu kalau kita lihat akidah yang Nabi betulkan, ibadah yang Nabi betulkan, akhlak yang Nabi betulkan, yang ini yang nak dikaitkan dengan zaman kita. Itu zaman Nabi, memang kita akan dengar cerita tu. Kalau 50 tahun kita hidup, 50 tahun lah kita akan dengar cerita ni. Tetapi kita nak kaitkan dengan zaman kita. Kita juga sekiranya telah terpesong jauh, kita seolah-olah nakkan siapa yang boleh membetulkan balik jalan kita. Pastinya Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnat rasulih. Nabi kata, aku tinggalkan kamu dua perkara. Jelas Nabi sebutkan lan tadillu, takkan sesat buat selama-lamanya selagi mana kamu pegang kepada dua ini, kitab Allah dan juga sunnah Rasul. Sebab itu kita sebutkan tadi bagaimana untuk kita berhijrah dalam masa sama kita nak merdekakan diri kita, iaitu akidah kita kena ikut Al-Quran dan Sunnah. Seperti mana orang-orang Ansar memerlukan akidah yang tepat. Kita tuan-tuan, dalam keadaan kita juga semayang, tapi berapa ramai yang masih lagi mensyirikkan Allah tanpa sedar. Kita bukan orang yang melakukan syirik yang jelas. Kita bukan meninggalkan sembahan Allah kemudian kita pergi sembah berhala, bukan. Kita sembah Allah, tapi berapa ramai di kalangan kita yang sembah Allah, dalam masa sama mereka sembah benda yang lain. Seolah-olah ada kuasa yang lain yang sama macam Allah, syirik. Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat ke-68, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menduakan Allah ataupun menyeru Tuhan yang lain bersama-sama dengan Allah. Bermaksud bersama-sama dengan Allah, dia semayang. Tapi berapa ramai orang yang semayang tapi mereka i'tiqad bahawa ada orang yang boleh memberikan rezeki sama kuasanya dengan Allah. Bukankah Allah itu Ar-Razzaq? Berapa ramai orang yang semayang tapi bila di luar dia i'tiqad bahawa ada orang yang boleh memberikan kesembuhan buat dia. Bukankah Allah yang memberikan kesembuhan? Berapa ramai yang masih lagi mempercayai kepercayaan khurafat ni. Kadang ada orang dia nak bayar hutang lebih pukul 12 malam tak berani. Tak berani, takut. Ji, saya nak bayar hutang ni tapi yalah dah lebih pukul 12 malam ni, takut jadi sial pula, dia kata. Nampak? Yang buat mudarat duit itu ke, hutang itu ke, atau Allah yang buat mudarat? Allah. Berapa ramai yang masih lagi percaya kepada kemudaratan? Berapa ramai yang masih lagi orang yang kaki pancing, bila isteri mengandung tak berani nak keluar pergi pancing? Berapa ramai yang masih lagi takut bila tengok biawak lalu, nak lintas lalu ke depan biawak tu, takut pasal ada musibah depan. Bininya tegur, hari ni muslimat tak ada. Saya pergi sebut tuan-tuan perempuan tadi, tak perasan. Bininya tegur, bang, biawak depan tu tadi. Apa hal pula? Orang dulu-dulu kata, orang dulu kata, bang, ada biawak di depan, kalau lalu depan tu ada musibah. Ya je lah awak ni, pergi masjid je lebih. Lalulah, langgar siap ekor biawak tu jalan. 5 km depan, tayar bocor. Isterinya kata, bang, kan saya dah kata tadi, nampak? Allah uji kita. Padahal bukan biawak yang bagi mudarat, Allah bagi mudarat. Kita lah percayaan khurafat kita. Berapa ramai yang berniaga, dia tampalkan ayat 1000 dinar. Saya tak kata ayat 1000 dinar ni tak boleh tampal, Boleh. Iktiqad kita bagaimana?
Adakah sebab tampalan itu yang menyebabkan kita murah rezeki? Kalau itu yang menyebabkan kita murah rezeki, itu yang Allah sebut, itu syirik. Kita sembah Allah, tapi kita i'tiqad bahawa ayat ni, yang frame ni, yang bagi kita rezeki, itu yang Allah sebut ma'allahi ilaan akhar. Ada Tuhan yang lain bersama-sama dengan Allah. Apa yang mana yang dikatakan sebagai ayat sibulina itu adalah murah rezeki? Isi ayat. Allah sebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Siapa yang bertakwa pada Allah, tu kunci dia. Siapa yang bertakwa, Allah tunjukkan dia jalan keluar, dan Allah akan bagi rezeki pada dia, rezeki yang tak disangka-sangka. Isi ayat tu patut diimani. Ni seolah-olah kita telah terpesong jauh. Ini yang kita nak balik pada Al-Quran dan Sunnah daripada sudut akidah. Sebab itu orang-orang Madinah, sahabat-sahabat Nabi di Madinah, ternanti-nanti datangnya Nabi pasal nak betulkan akidah yang dah jauh terpesong. Ibadat mereka pun jauh terpesong. Nabi sampai, Nabi ajarkan ibadah kepada mereka. Allah kata dirikan solat, bayar zakat. Nabi tolong tunjukkan bagaimana cara solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau tidak, kita mana tahu cara Nabi solat bagaimana? Tuan ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Macam mana nak buat? Nabi tunjukkan, khuzu anni manasikakum, ambil daripadaku manasik-manasik kamu. Ini manasik haji. Ibadah kita pun bila jauh terpesong, kena balik-balik pada Quran dan Sunnah. Tumpukan balik apa yang diajarkan oleh Nabi dan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Itu ibadah. Dan akhlak kita, bila mana kita nakkan akhlak kita sempurna, maka lihat bagaimana kehidupan Rasulullah. Tiga-tiga ni yang diperlukan oleh sahabat-sahabat di Madinah, dan tiga-tiga ini berjaya diterapkan dalam kehidupan mereka. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Akidah kita betul dah, ibadah kita betul dah, akhlak kita pula tak betul. Berapa ramai orang akidahnya tepat, ibadahnya tepat, semayang bukan main lagi, semayang qiyamul lail, bangun pukul 3 pagi, semayang berjemaah 5 kali satu hari duduk di masjid, tapi hari-hari bergaduh dengan jiran. Mana akhlak Nabi? Berapa ramai mereka ini menjaga salat, berapa ramai mereka ini baca Quran, tapi dengan isteri pukul, dengan anak caci maki. Itu belum cerita bab lain lagi, belum cerita bab kita punya anggota zahir kita. Akhlak ni semua ada. Dan itulah sebab kita kena balik pada Al-Quran dan Sunnah. Tengok bagaimana Nabi SAW ajar kepada kita akhlak yang betul. Dan kalau kita pun masih lagi sembahyang, kadang-kadang ada orang akidah ibadahnya betul, akhlaknya tak betul. Ada orang akhlaknya bagus pula, dengan orang punya baik, masyarakat bagi infak harta, sedekah, dengan anak-anak isteri cukup baik, dengan jiran semua baik, kawan-kawan semua dibelanja. Akidah ibadah pula tak betul. Ini asas, basic. Tak boleh lari, tiga ni tak boleh lari. Dan itulah sebabnya kita sebutkan tadi, kenapa mereka suka dan seronok bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Sebab ni, kita nak perbetulkan akidah, perbetulkan ibadah, perbetulkan akhlak. Akhlak kita, kalau kita lihat bagaimana keadaan orang yang semayang tapi masih lagi ada sifat kotor dalam hati. Tuan-tuan tahu, dia seolah-olah begini, kita menganggap bahawa kita sedang membawa beg yang besar, dan setiap kali kita amal saleh, ibadat, kita ambil pahala masukkan dalam beg. Tak nampaklah beg tu, jangan pergi tengok pula. Seolah-olah dibawa beg, kemudian selepas ibadat, selepas amal soleh, ambil masuk dalam. Banyak tak? Banyak, sebab kita orang yang memang banyak melakukan amal soleh. Tapi siapa yang tahu di bawah begnya bocor? Ini bahaya. Esok dia pergi temu Allah, dia tengok tak ada apa yang dibawa, sebab bocor. Pasal apa bocor, Ustaz? Pasal hati kita. Berapa ramai orang yang sembahyang tapi hatinya masih lagi riak? Berapa ramai orang yang sembahyang tapi masih lagi dengki pada orang? Innal hasada ya'kulul hasanat. Hasad itu, kata Nabi, menyebabkan habis semua pahala-pahalanya. Dengki je pada orang, kan? Sebab itu kalau kita tengok ada orang yang sembahyang tapi masih lagi buat perkara-perkara dosa dan maksiat. Sembahyang, habis sembahyang mengumpat pula ni mulut. Allah sebut dalam Quran, ijtanibu kathiran minaz zann
Wahai orang beriman, jauh kamu daripada sangkaan buruk. Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari aib manusia. Wala yaghdab ba'dukum ba'da, jangan kamu mengumpat sebahagian kamu yang lain. Elok dia sembahyang, luar dia mengumpat pula. Itu baru dosa lidah. Belum dosa mata, tengok dekat luar tu duduk kedai kopi, janda lalu tak berkelip juga. Ustaz kata kalau tengok sekali boleh, kata dia. Dia pun tengok tak berkelip sampai hilang janda tu. Itu belum janda tu pusing kenyek balik kat dia. Kalau kenyek berlagu dia, dia tengok kita, dia jeling mata, aduh senyum lagi, amboi nona manis sekali, dia malu-malu di balik selendang yang biru, dia senyum padaku, itulah gadis impianku. Ni orang lama-lama ingat kisah silam dengan bahaya pula. Cukup situ. Tuan-tuan, kita orang masjid, kita orang surau, kita dah betul akidah dan ibadah, tapi akhlak kita tengah bawa bakul yang banyak dengan pahala, tapi bocor di bawah. Sebab itu kita sebutkan tadi kenapa orang-orang Madinah seronok dan gembira bila Nabi sampai, sebab nak betulkan 3 perkara. Jadi untuk kesimpulan soalan pertama ini, kenapa kita juga kena gembira dengan hadirnya Nabi? Kerana kita nak betulkan akidah, ibadah dan akhlak berpandukan Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tuan-tuan, saya pun dengar dekat tengah ni rasa tak puas lah. Hijrah merdeka tentang akidah, akhlak dan ibadah, rasa macam seronok, macam tak puas tu ada. Sampai Ustaz Izmir menyanyi tadi, saya tengok yang senyum tu semua orang tua. Sebab orang muda macam saya minat Aida Jebat. Sebab tak minat ni, macam dia memang minat Helame, Hermantino, dia punya lagu lah. Ustaz Sobran tak tahulah, mungkin Maroon 5, mana tak tahu, My Chemical Romance, Linkin Park, mungkin kita tak pasti. Tapi tengok tadi haji kita kan, walaupun pakai mask tu dia punya pipi naik, tanda senyum tu. Kalau buka mask nampak gigi tak ada. Tak. Sebab tu akidah Ustaz Izmir kata tadi, benda-benda yang syirik sampai biawak lalu kan. Kalau orang tua biasa, kalau besok nak kenduri tak nak hujan, dia baling apa? Baling batu lah. Baling baju dekat atas itu kalau rumah landed. Kalau rumah flat, kat atas tu nak pakai kren bomba campak tu. Nanti Allah SWT. Sebab tu kita kena jaga. Maka soalan yang kedua, kita cepat rasa tak seronok, kata saya Allah Ustaz sekejap sangat, tak apa, itu kita buat lain cerita nanti. Dan soalan yang kedua, kalau kita ambil erti merdeka bebas, tapi kita lihat aina syabab, di manakah remaja? Hari ini remaja kita kata nak dekat agama susah. Nabi SAW bersabda, yang membantu perjuanganku adalah remaja. Tapi remaja sekarang mempunyai satu sikap ataupun ideologi barat yang sedang menimpa mereka. Seperti mana TikTok tahu? Oh tahu, yang muda je tahu. Yang tua dia tak tahu TikTok, melainkan anak TikTokwi. Itu dia punya lagu. Maka ideologi ni semakin kuat di kalangan anak muda kita yang Islam. Maka nak tanya Ustaz Sabran, macam mana tarikan kita supaya anak muda ni dekat dengan agama, seterusnya merdeka tersebut menjadikan anak muda kita pewaris kepada kita yang bakal pergi bertemu dengan Allah dan membawa Islam dalam keadaan yang berjaya. Tafadhal masykur. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zukri, Ustaz Izmir, tuan-tuan sekalian. Dia sebut tentang merdeka yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memerdekakan manusia daripada menghambakan diri ke sesama manusia kepada menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kita tengok menjayakan banyak siri dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan orang yang menjadi tulang belakang, tulang belulangnya adalah di kalangan anak muda. Kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah, sumbangan anak muda yang dipelopori oleh yang pertamanya Mus'ab bin Umair. Dia ni muda dan anak kepada jutawan. Dia tak boleh hidup di Mekah kerana maknya nak bunuh diri. Kau kena tinggalkan Islam kalau tidak mak bunuh diri.
Dia hidup dalam tekanan, maka akhirnya Nabi SAW berikan keizinan untuk pergi dahulu lebih awal. Apa yang terjadi tuan-tuan? Setahun sahaja dia di Madinah, akhirnya berubah menjadi Islam Madinah. Sumbangan anak kedua yang bernama Sayyidina Ali. Ali punya sumbangan tuan-tuan langsung tak boleh nak di-challenge oleh semua orang. Iaitu, dia tidur di atas katil. Katil yang tempat Nabi baring ni tuan-tuan, katil yang orang panggil hot spot. Maksudnya semua orang tengah tenang. Kalau orang sniper, dia tembak, dia tengah aim situ. Tembak, pum. Ada askar sini. Saya terkenang-kenang zaman masa kadet askar dulu. Ya, saya sempatlah pergi perkemahan PKPM darat, kadet bersatu Malaysia darat, peringkat kebangsaan. Johan menembak kebangsaan pula. Jadi maksudnya kalau saya tak jadi ustaz, saya jadi sharpshooter lah. Kan? Tapi sebab dah jadi ustaz, jadi sabran ustaz sabran, jadi sharpshooter. Bayangkan orang yang paling fit patutnya jadi tempat, yalah kalau dalam dunia askar ketenteraan ni tuan-tuan, yang mendivertkan pandangan musuh, yang mengalihkan pandangan musuh ni askar yang paling fit. Dia berlari, musuh tembak, tung tung tung, tak kena. Macam Batman, pom 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 pom, tak kena. Happen to be Sayyidina Ali lah orang yang berada di situ. Sumbangan yang tak boleh ditukar ganti, sumbangan dia kepada peristiwa hijrah. Kalau katalah dia tidak ada pada situ, watak dia bukan dia, maka belum tentu lagi, yalah itu asbab, belum tentu lagi kejayaan boleh dikecapi. Bukan jalan-jalan orang boleh tadah badan, ya Rasulullah, biar badan ini yang menjadi perisainya. Itu sumbangan sahabat. Belum cerita anak muda, anak-anak Sayyidina Abu Bakar, Asma, Abdullah. Ini sumbangan anak muda di saat Nabi SAW di peringkat hijrah. Sama juga tuan-tuan dalam cerita Ashabul Kahfi. Allah gambarkan anak muda di kalangan orang yang tidak mahu ikut arahan raja untuk murtad, yang diwakili oleh Ashabul Kahfi, anak muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ini anak muda yang mempertahankan agama, maka Allah berikan bantuan. Wa zidnahum huda. Kami lebih-lebih lagi memberikan bantuan. Tuan-tuan, secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala suka orang yang taat. Tapi Allah lebih sayang anak muda yang taat. Habis. Ya. Ada orang tanya, ustaz, habis tu cuba ustaz bagi tahu mana benchmark muda, manakah umur muda? Muda-muda ni berapa umurnya? Saya walaupun 70 tapi muda lagi. Kan? Ada begitu, ya. Ada yang umur 40 tapi rasa macam tua sangat pula. Nabi SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj tuan-tuan, Nabi naik langit yang kelima jumpa Nabi Musa. Nabi Musa menangis. Nabi lain tak menangis, Nabi Musa menangis. Nabi SAW bertanya, wahai Musa, kenapa kau menangis? Nabi Musa kata apa? Aku tidak sangka engkaulah pemuda yang telah membawa umatmu paling ramai duduk di syurga berbanding umatku. Maksudnya di saat pertemuan itu Nabi Musa panggil Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda. Pada ketika Isra' Mi'raj umur Nabi 52 tahun. Jadi umur 50-an berita gembira. Tuan-tuan masih muda lagi. Ya, bolehlah pasang niat. Ustaz, saya memang tahu dah saya muda. Bini saya cakap je saya tua kan. Tapi jangan confident sangatlah. Kan lutut tu sakit dah apa tu, itu signal lah. Jadi muda bolehlah kita ambil 50-an sebagai orang yang masih muda, ya. Tapi kalau nak ambil benchmark yang lebih ekstrim, umur 33. Ahli syurga adalah umurnya 33 tahun. 33. Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 tahun. Jadi 30-an ni secara umumnya adalah muda, tapi pada usia 52 tahun Nabi digelar sebagai pemuda oleh Nabi Musa AS. Tuan-tuan, apa yang membimbangkan kita tuan-tuan? Di akhir-akhir ini di mana anak-anak muda tidak lagi berminat untuk pergi ke kelas agama. Ya. Dia memang ada satu, yalah, daripada dulu pun begitu sampai sekarang pun begitu. Sebab tu anak muda yang boleh hatinya terpaut di masjid ini, dia mendapat salah satu tiket untuk berada di VIP sitting di padang mahsyar. Hati yang terpaut di masjid, anak muda yang duduk diam maka mengalir air matanya kerana takutkan Allah. Mereka ni semua dipanggil VIP di padang mahsyar. Ya, bukan semua orang boleh buat begitu tuan-tuan. Kalau ikutkan nisbahnya anak muda yang pergi ke masjid dengan anak muda yang pergi ke futsal court atau pemain bola sepak, selalunya yang pergi ke masjid tu sikit sangat berbanding yang berada di shopping mall. Ya.
Kalau kita tengok nisbah orang tua yang pergi ke shopping mall dan pergi masjid, selalunya yang tak berapa muda dia akan berada di masjid pasal tak tahu nak buat apa dah. Nak main golf sakit lutut, nak main golf sakit pinggang, tak? Nak naik basikal sakit lutut, nak pergi jogging memang tobat lahum dah tak boleh berjogging. Jadi nak buat apa ustaz? Saya pergi masjid je lah. Berbanding anak muda, di saat dia boleh hiking, dia pergi masjid. Di saat dia boleh main futsal, dia pergi masjid. Di saat dia boleh, sebab tu kata Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang asing itu. Tuan-tuan, di dalam kita melihat landscape ataupun radar anak-anak muda, dia ada satu faktor yang memang telah pun disusun oleh musuh-musuh Islam untuk merosakkan akal manusia. Mereka tak boleh lawan head to head banging, memang tak boleh. Pasal orang Islam ni kalau berperang memang confirm dia nak mati syahid. Berbeza dengan orang bukan Islam. Mereka pergi berperang untuk mendapat habuan keduniaan, bukan mati. Dan ini terbukti dalam perang Tabuk. Perang Tabuk tuan-tuan, perang timbal balas dengan Roman Empire. Perang pertama di Mu'tah, Islam menang. Walaupun jumlah kita sedikit, tapi berjaya mengalahkan Roman Empire, Rom. Maka orang Rom rasa tercabar, kenapa boleh kalah dengan pasukan Arab yang alahai? Tak tahu ada ke tidak pasukan Arab ni. Macam mana Rom boleh kalah? Menconteng arang ke muka Rom. Maka berlaku siri perlawanan kedua. Macam bola sepak pula. Ya. Berlaku siri perlawanan kedua di antara Rom dan umat Islam di Tabuk. Tabuk ni dia dalam tanah Arab. Mu'tah di kawasan Rom. Menang dekat home, dekat away. Lawan pula kali kedua di home. Di belah Tabuk. Dan lebih mengejutkan, tentera Rom langsung tak datang dalam perlawanan itu. Orang Islam menang tanpa bertanding. Kan? Kerana apa? Bagi orang Rom, bila Nabi tak datang, panglima perang tak datang pun kita kalah. Apatah lagi kalau Muhammad itu datang bersama mereka, confirm kita kalah terus. Tuan-tuan, disebabkan itulah tuan-tuan, mind setting itulah menyebabkan orang takut nak lawan orang Islam ni. Kalau head to head memang mereka takut. Jadi apa mereka buat? Mereka berikan pencemaran akal, talawuth fikri, ghazwatul fikri, peperangan minda, dan dia mencemarkan pemikiran anak-anak muda yang dipanggil hedonisme, hidup berhibur, yang dipanggil sebagai macam-macam ism yang lain, yang menyebabkan anak muda suka berhibur, dan digunakan kelemahan itu, dimasukkan elemen-elemen yang merosakkan anak-anak muda. Sebab itu tuan-tuan, saya suka berpesan pada tuan-tuan sebagaimana Nabi pesan pada anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar kata Nabi satu hari dia mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya. Nabi satu hari pegang kepada dua bahu aku. Bila Nabi pegang, Nabi seakan-akan menggoncang aku. Apa kata dia? Nabi pesan pada aku, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiris sabil. Ini pesanan Nabi kepada anak muda yang tuan-tuan kena gunakan modus operandi yang sama macam mana Nabi pesan pada anak muda, pesan pada anak-anak tuan-tuan. Wahai anak Abdullah, wahai anak Umar, Abdullah bin Umar, engkau hidup di dunia ini seperti orang yang asing, au abiris sabil, atau seperti orang yang bakal meneruskan perjalanan yang jauh. Nabi awal-awal lagi telah letakkan mindset yang betul pada anak muda. Pertama sekali, hidup di dunia mesti jadi orang yang asing. Orang yang asing ni macam mana tuan-tuan? Orang yang asing ni dia sentiasa merasakan diri dia diperhati. Itu orang asing. Tuan-tuan tak percaya, cuba tanya orang yang tak ada IC. Apa dia rasa? Kita pakai macam ni pun dia takut. Nah, kan. Masa saya duduk di Jordan dulu, ada student yang tak ada iqamah. Iqamah ni dipanggil kad IC. Dipanggil iqamah. Jadi bila mana budak-budak ni tak siap iqamah, IC lah, iqamah, dia panggil iqamah. Ainal iqamah, begitu. Jadi budak-budak ni yang tak ada IC takutlah bila mana sebut iqamah je kelang kabut. Satu hari dia nak pergi masjid, berselisih dengan imam. Imam tu kata iqamah, iqamah. Dia punya lari ke tentang bukang. Dia kata, kenapa budak Malaysia lari? Aku tanya, iqamat masjid dah qomat ke belum? Dah qamah ke belum? Nampak? Hanya perkataan itu dia faham lain, dia ikut lari. Itu orang asing.
Orang asing, kalau contohnya kita baru pindah satu tempat, kita nak sidai baju pun rasa macam, betul ke sidai baju di sini? Nak buang sampah, bila lori sampah nak sampai? Nak blok, nak parking kereta, tengok, boleh ke parking kereta sini? Itu orang asing. Tapi tuan-tuan, Nabi tak berhenti di situ. Sebab orang asing lama-lama jadi tak asing. Bila dia dapat, tak ada IC, dapat IC merah, kemudian IC biru, dia dah jadi tak asing, dia jadi tuan tanah. Tapi Nabi kata, sedang elok bila kita rasa nak jadi bukan orang asing, au abiris sabil, bahkan jadilah orang yang bakal meninggalkan tempat itu untuk perjalanan yang jauh. Nabi sebut kita duduk di RNR. Orang di RNR macam ni tuan-tuan. RNR ni dia akan ambil benda yang penting je. Dia akan prioritize benda yang paling penting buat dulu, kemudian baru sikit-sikit. Apa benda paling penting? Pergi tandas, kemudian solat, kemudian makan sikit. Itu je. Kalau musim raya tuan-tuan, tengok RNR Tanjung Malim melempah-lempah, tak apa, depan sikit tak ada, tapah. Tengok tapah pun melempah-lempah, tak apa, kita ada RTC. Kita nak pergi Ipoh, sampai RTC melempah-lempah, tak boleh tahan, masuk juga, melempah-melempah lah. Pasal nak pergi buang air. Kalau anak kita duduk main handphone, kita cakap apa? Berhenti sekarang, pergi tandas. Kita suruh dia pergi berhenti. Kita suruh dia pergi tandas juga, sebab kita tahu benda tu penting. Ada kita ambil tiket 3 hari 2 malam di RNR? Tak ada. Buat apa ni bang? Saya memang nak pasang kemah sini. Saya memang destinasi saya adalah di RNR ni. Lepas 3 hari 2 malam saya balik Kuala Lumpur. Mana ada orang tidur di RNR? Itulah sifat yang Nabi pasang pada anak muda zaman Nabi SAW, iaitu hidup ini sementara. Kalau kita nampak cara pemikiran Nabi pada anak muda ni macam very high level, takkan cerita budak darjah 5 macam ni. Tapi itu yang Nabi saran pada para sahabat. Apa yang berlaku pada anak Sayyidina Umar, dia jadi orang yang frontliner. Dalam banyak siri peperangan, dia duduk depan. Sebab kesan daripada pemikiran yang betul, maka menghasilkan generasi-generasi yang hebat. Terkesan lepas pada itu tuan-tuan, kesan pada tabi'in, tabi'in, apa yang terjadi? Islam sampai ke Spain pada tahun 90 Hijrah. Spain ni tuan-tuan jauh, Spain sangat jauh. Andalus dibuka oleh seorang anak muda yang bernama Tariq ibn Ziyad. Al-Quds dibuka oleh anak muda yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Kemarahan tentera Mongol dihalang oleh Saifuddin Qutuz, anak muda. Yang membuka Istanbul, siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. Semuanya muda. Jadi tuan-tuan, kalau nak tahu kemerdekaan kita betul-betul bermakna, kalau kita nak tahu hijrah kita betul-betul bermakna, kalau hari ini tak cukup anak muda dalam surau tuan-tuan, maka AJK kena duduk bersidang. Apa program kita nak pastikan anak muda tarik ke surau? Buat program memanah, buat program kelas matematik secara percuma, apa sajalah yang boleh tarik anak muda, buat video secara percuma, cara nak buat PowerPoint percuma. Sebab apa? Sebab mereka adalah aset, bukan sekadar pada aset negara, aset kita bila mana kita berada dalam kubur esok. Boleh tuan-tuan? Jadi saya ingat cukup surah itu. Mudah-mudahan apa yang baik itu dapat tuan-tuan ambil manfaat. Subhanallah. Tuan Nurah hebat jadi orang muda. Selamat. Dalam bertiga ni saya paling muda. Patut saya paling kurang bercakap. Biasa orang muda ni kena kurang bercakap. Tapi air saya dah 2 gelas. Saya cakap tak sampai 3 minit pun. Tuan dirahmati Allah. Maka terdengar saya tadi Ustaz Sabran sebut, iaitu tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Kenal tak kenal Sultan? Kenal tak? Siti Salihah kenal? Tak kenal tak? Allah, Siti Salihah tu cerita 7 hari mencintaiku. Tak kenal. Dia jadi Mia, dia makan kuih serunding. Dan Syah dia baik dengan Malihah. Sultan Muhammad Al-Fatih ni, kalau kita baca sejarahnya, banyak menawan dalam peperangan yang hebat. Tapi ada rahsia di sebaliknya. Yang Nabi sampai Madinah, Nabi sampaikan ada 4 pesanan. Tapi dalam salah satu pesanan itu menjadi kekuatan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam kejayaan beliau. Aku Sayyidina Ustaz Azmi kupahkan sedikit dalam tempoh 15 minit ni, dan seterusnya penutup pada forum kita pada malam ini, insya-Allah. Tafadhal masykur. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zukri, Ustaz Samran, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian.
bila sebut tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis dulu, Nabi kata pasti akan berlaku, la tuftahunnal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Kata Nabi, la tuftahunna, Nabi gunakan lam dan nun taukid situ, menunjukkan pasti akan terbuka Al-Qustantiniyah, yang Ustaz Sabran sebutkan tadi, kota Konstantinopel ataupun namanya Istanbul. Konstantinopel ini di Istanbul, di Turki. Bila mana terbukanya kota Konstantinopel ini, maka mula ditukarkan namanya kepada Islambul. Islambul. Maka bila turunnya Turki Utsmaniyah, maka namanya ditukarkan menjadi Istanbul. Sampai dekat Piramli, Piramli tukar lagi, Isketambula. Tuan-tuan, bila Nabi sebutkan la tuftahunnal Qustantiniyah, Nabi kata pasti akan terbuka kota Konstantinopel ini, yang mana pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin, tenteranya adalah sebaik-baik tentera, yang mana setiap tahun ataupun setiap daripada zaman ketika itu mula wafatnya Rasulullah, semua para sahabat menuju ke Turki sana untuk membuka kota Konstantinopel. Tapi tak boleh. Ramai yang menuju ke sana untuk cuba buka kota ini, tapi tak boleh. Sehingga ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu Sultan Murad pun cuba juga untuk buka, tapi tak boleh. Sehinggalah dia dapat tahu bahawa kalau aku didik anak aku ini untuk buka kota Konstantinopel, pasti insya-Allah boleh. Sebab itu mula-mula nak kasihkan kejayaan bermula pada mak dan ayah dulu. Mak dia pun, kalau kita lihat, mak dia setiap hari dia akan pergi menghadapkan anak yang kecil ini. Nama dia Muhammad saja, belum Al-Fatih lagi, Muhammad saja. Tapi tiap-tiap hari dia bawa tunjuk kota itu. Satu hari nanti kamu akan pasti buka kota itu, kata mak dia. Sehingga digelarkan anaknya Al-Fatih. Al-Fatih ni maksud pembuka. Sebab itu doa seorang ibu dan seorang ayah mustajab. Panggil Al-Fatih. Kita ni pun kalau ada anak, panggil anak kita dengan nama yang baik-baik. Mungkin itu doa. Nak anak kita jadi doktor, panggil daripada kecil doktor, tak apa. Nak anak kita jadi orang yang beriman, nak jadi ustaz, betul-betul nak jadi imam, jadi imam. Nak jadi Bilal, memang seronok betul saya ustaz, anak saya nak jadi Bilal, panggil Bilal. Nak anak jadi moderator, panggil moderator. Betul tak? Kadang kita ni nama sedap ditukar. Elok nama Muhammad, panggil je Mat. Muhammad bagus dah tu, terpuji dah tu, panggil Mat jadi mati pula. Tu cepat no matinya. Dah orang doa mati. Nama Abdullah panggil Dollah. Dollah kalau guna dal cantik lagi lah tu. Kalau guna dot tak gila. Kalau guna dal, Dollah, dia Dallah ni dia satu teko. Teko orang Arab ada satu muncung yang panjang. Itu nama Dallah. Kalau yang kecil, teko yang muncung kecil itu dipanggil Barat. Kalau guna dal cantiklah sikit, teko kan, kita panggil dia teko. Kalau panggil Dad, sesat jadi kawan tu. Itulah kita. Nama kadang Aziz. Aziz sedap kan nama? Gagah. Dok panggil Aziz. Aziz ni guna ain, lemah jadi dia. Tu tengok Pakcik Aziz tu, ya Allah, sian. Naik tangga tak larat. Sini tak ada Pakcik Aziz, minta maaf kalau ada. Ni contoh aja. Subhanallah. Tuan-tuan, itu doa. Sebab tu saya nak sebutkan tadi bahawa bagaimana boleh terbukanya Konstantinopel bermula daripada mak ayah dulu, panggilan. Dan bukan saja panggilan, didikan mak dan ayah itu sehingga menjadikan Sultan Muhammad Al-Fatih ini hebat beribadah kepada Allah. Saya nak cerita tu panjang sebab bila mana terbukanya kota Konstantinopel, dia nak pilih imam yang untuk menjadi sembahyang Jumaat. Ketika itu dihimpunkan seluruh tenteranya. Sebab ramai tenteranya yang hebat-hebat.
Maka dia nak memilih seorang daripada mereka untuk jadi imam. Dia panggil semua untuk berdiri. Kata dia, siapa di kalangan kamu yang pernah meninggalkan solat fardunya daripada baligh sehinggalah sekarang, sila duduk. Tuan-tuan, agak-agak berapa orang yang duduk? Tak ada orang duduk. Ya Allah, kita kalau saya suruh tuan-tuan bangun, siapa ada tinggal solat fardu masa baligh sampai sekarang, semua duduk pun kali ini. Tak ada orang duduk. Itu yang Nabi sebutkan, tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Nak pilih tak boleh dah. Maka dia tanya lagi, siapa di kalangan kamu yang pernah meninggalkan salat rawatib? Rawatib ba'diyah, qabliyah ba'diyah, sila duduk. Sebahagian daripada tenteranya duduk. Ada separuh lagi. Macam mana nak pilih? Dia tanya lagi soalan, siapa di kalangan kalian yang berdiri ini yang pernah meninggalkan tahajud daripada baligh sehingga sekarang, sila duduk. Baru semua duduk. Siapa yang tinggal? Yang tinggal dirinya seorang berdiri. Sultan Muhammad Al-Fatih tak pernah tinggal solat fardu daripada baligh sampailah sekarang, tak pernah meninggalkan rawatib daripada baligh sampai sekarang, tak pernah meninggalkan tahajud daripada baligh sampai sekarang. Itu kejayaan seorang ketua. Sebab itu bila mana Nabi SAW sampai di Madinah, ini yang Nabi sampaikan. Nabi sampaikan bila mana didengar oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni sahabat Nabi. Dia memang tunggu Nabi sampai dan dia nak dengar perkataan yang pertama keluar daripada mulut Nabi. Tiba-tiba yang keluar dari perkataan mulut Nabi ini mencetuskan hatinya, cair je hati dia. Terus dia ikut Nabi. Nabi sampai di Madinah yang tadi kita sebut tadi, Tala'al Badr. Nabi sampai di Madinah, Nabi kata, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Wasilul arham, sambungkan silaturahim. Wasallu bil laili wan nasi niyam, salat malam ketika mana manusia semua tidur. Jawab kepada amar yang Nabi sebutkan tadi. Kalau belajar nahwu dia ada jawab kepada fi'il amar, tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat. Tuan-tuan, yang kita nak sebutkan di sini, inilah kejayaan yang hakiki yang kita kena buat. Merdekahkah kita? Hijrah, merdekahkah kita? Yang ini pergi tengok balik. Kenapa Nabi suruh para sahabat yang duduk di Madinah, afshus salam, sebarkan salam? Sebab sebarkan salam, Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, wallazi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di dalam kekuasaan Allah, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak akan beriman selagi mana kamu tidak berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum, kata Nabi. Nak tak aku tunjukkan kepada kalian, kalau kamu buat perkara ini kamu akan berkasih sayang. Nabi kata, absyus salam, absyus salama bainakum, sebarkan salam kepada kalian, kepada kamu semua. Mana antara kamu, mana sebarkan salam saja boleh masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, hadis tadi Nabi sebut tak akan masuk ke dalam syurga orang beriman. Tak akan beriman orang itu sehingga diberkasih sayang, dan tak akan berkasih sayang mereka ini sehingga mereka memberikan salam. Cuba terbalikkan hadis ini. Orang yang memberikan salam, mereka ini adalah orang yang berkasih sayang. Dan orang yang berkasih sayang ini adalah orang yang beriman. Bila orang yang beriman pergi mana? Pergi syurga. Itu je. Tapi berapa ramai kita sekarang nak bagi salam kedekut. Bagi salam pada orang yang kenal je. Kita lah contohnya kalau dalam lift lah, kalau orang yang duduk di apartmen, kondo contohnya dalam lift, dalam tu sama-sama Islam, senyap semua, tengok handphone masing-masing. Kadang jeling juga dia, takut dia tegur, tak duduk balik. Tak ada, kita berselisih pun kadang tak bagi salam, padahal Islam. Tapi saya ragu-ragu di Islam atau tidak. Itulah kita, tuan-tuan. Sebab tu kita nak sebutkan kata Nabi, absyus salam. Kita semua ni bila kita memberikan salam, sebarkan salam, kita berkasih sayang. Ni kita duduk dalam kelompok komuniti di surau, kita nak tak bergaduh sesama kita? Tak nak. Kita seronok bila mana dalam keadaan kita berkasih sayang. Sebarkan salam, Nabi kata boleh berkasih sayang. Cuba bayangkan kalau kita bergaduh dalam satu komuniti ni, ada satu orang yang bergaduh, tiba-tiba nak masuk ke masjid, lambat pula, imam dah semayang, kita lambat sampai, nak masbuk, tak ada tempat kosong, satu je tempat ada sebelah orang yang kita gaduh.
Sekarang ni tak apalah, jauh-jauh kan. Kalau dulu yang sama, satu bahu sama, terpaksa semayang jugalah. Allahu Akbar. Sambil semayang berlaku siku tu. Celaka betul. Semayang apa macam ni kalau bergaduh? Tak seronok kan? Tak seronok. Sebab itu kata Nabi Afsyus Salam, buanglah yang musuh-musuh ni. Bila kita sebarkan salam, kita akan berkasih sayang. Itu tanda keimanan kita. Dan kata Nabi, wa at'imut ta'am, berikan makan. Saya ingat masa PKP dulu, berapa ramai orang boleh beri makanan. Sini di kampung mungkin, ialah kehidupan di kampung, mungkin bagi juga makanan pada jiran-jiran. Tak boleh keluar. Kalau duduk di kondo, duduk di apartmen, flat barangkali, mungkin mereka ni masak, tukar-tukar masak makanan, tukar bagi makan ni, bagi makan ni. Waktu PKP dulu seronok tuan-tuan. Sebab waktu tu semua orang jadi keluarga betul. Sebelah rumah jadi keluarga, yang bukan sebelah rumah, hujung sana jadi keluarga. Jangan kata di sana, depan rumah, beranda ke beranda jadi keluarga. Yang lagi syoknya, satu blok jadi keluarga. Satu hari tu duduk seorang main gitar depan beranda tu. Dreng, 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 dia main. Bila ku dengar bunyi marakas, diiring pula petikan gitar, suara biola mendayu-dayu, mengiringi suaramu. Tiba-tiba semua sambung. Tuan-tuan tak pernah tengok video tu? Satu blok nyanyi ramai-ramai. Di malam itu engkaulah bintang. Seronok jadinya. Menyanyi lagu berdendang sayang, ramai yang datang bertepuk riang. Na 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 na. Tu tak ingatlah tu. Tuan-tuan, wa at'imut ta'am, kata Nabi, bagi makan. Sebab ketika mana kita bagi makan ni, kita boleh lembutkan hati orang. Orang marah pada kita, kita bagi makan, seronok. Betul, tak happy kedai mamak tengok makan. Cuba belanja makan, lembut hati dia. Kadang-kadang kita ni nak bayar, berebut-rebut nak bayar. Kan? Itulah sebabnya kita disuruh untuk bagi orang makan, belanja makan. Tapi dengan keluarga cukup kedekut kita. Betul ni? Suatu kita bagi makan, itu antara syarat untuk nak merdeka. Nanti saya simpulkan ujung tu. Kemudian kata Nabi, wasilul arham, hubungkan silaturahim. Jaga hubungan kita dengan manusia. Hubungan dengan manusia saya sebut tadi dah bab akhlak. Kita bagus dah akidah, kita bagus dah ibadah, tapi akhlak kita tak bagus. Jaga hubungan kita dengan silaturahim, lebih-lebih lagi ahli keluarga kita. Dan kata Nabi, wasallu bil laili wan nasu bin niyam. Wan nasu niyam. Bangun malam untuk solat ketika mana manusia semua sedang tidur. Ini kunci yang paling utama. Ada hubungan dengan Allah, jaga. Ada hubungan dengan manusia pun dijaga. Dan ketika itu Nabi kata, tadkhulul jannata bisalam. Empat-empat ini dia buat, dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan yang assalam, dalam keadaan yang sejahtera dan selamat. Dan itulah sebenarnya jawapan bagi kita, merdeka ataupun tidak, kita belum merdeka lagi. Sebab jawapannya ada dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang ada ini pasti akan mati. Setiap yang bernyawa ini pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kami akan berikan ganjaran pahala besok di hari akhirat, hari kiamat, kata Allah. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang terlepas dan terselamat daripada api neraka Allah, wa udkhilal jannata, kemudian dia dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Itulah kejayaan yang hakiki, itulah kemerdekaan yang hakiki. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang dapat besok kitab amalannya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah, dan dia akan balik kepada keluarganya dalam keadaan masruran, dalam keadaan gembira. Itulah kejayaan yang sebenar, itulah merdeka yang sebenar. Nak sebutkan kita dah merdeka ke belum? Belum. Selagi mana kitab kita belum dapat di tangan kanan, selagi mana kaki kanan kita tidak jejak ke dalam syurga Allah, kita belum lagi merdeka. Buat sehabis mungkin, sebab supaya kita boleh dalam keadaan kita masuk ke dalam syurga Allah dalam keadaan gembira. Mudah-mudahan ada manfaat pada tuan-tuan. Ada masa kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, so selesai dah forum kita pada malam ini. InsyaAllah ada salah silap daripada kami bertiga, mohon kami undur diri terlebih dahulu. Saya rasa macam
macam kita kata dah habis, kata tersebut dah habis, tak apa, nanti kita buat lagi lepas habis PKPP ataupun dapat penawar bagi COVID-19, InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan juga yang menonton video ini dapat manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah bertemu kita pada masa yang lain, InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.